Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Ya dirahmati pengurusi majlis, saudara Abdul Munib daripada Dong Cempaka, yang di timbalan yang Ketua PAS kawasan Dr. Izani bin Hussein, calon bagi Don Kijang, naib yang di-Pertua PAS kawasan Haji Muhammad Azmi Nur, pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS kawasan, Ketua Dewan Muslimat PAS kawasan Puan Hajah Ubaidah, Wan Ubaidah binti Umar, mantan Adun Kijang, Ketua Penerangan PAS kawasan Pekala Cepo Ustaz Ahmad Fatahan bin Mahmud, calon bagi Don Cempaka, Ustaz Marzuk bin Syari, calon bagi Parlimen Pekala Cepo, para pimpinan PAS perekat kawasan, perekat Don dan juga cawangan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni walaupun kebetulan tadi hujan daripada maghrib sehinggalah baru sekejap tadi berhenti, kita dapat juga bersama-sama pada malam ini dalam majlis kita panggil memperkenalkan calon bagi parlimen dan juga don-don di Pekala Cepo ni. Semalam kita buat di dataran warisan Kota Baru, depan stadium tu, dan kita dengar penampilan ataupun pengisytiharan calon-calon PAS bagi pilihan raya ke-14 di Kelantan ni, yang mana semalam tu 45 calon Dewan Undangan Negeri, 14 orang calon parlimen, semua sekali jadi berapa, 59 semua sekali. Daripada 59 semalam ni, calon-calon tu mari daripada latar belakang yang berbagai-bagai. Ada yang kita panggil ulama dan ada yang kita panggil profesional. Dan ini menunjukkan kesungguhan dan persediaan PAS untuk mempertahankan negeri Kelantan Darul Naim. Daripada calon tu ada 36% muka baru. 36% lebih kurang, kata silap ambo, dalam 21 orang semalam muka-muka baru yang mewakili PAS dan daripada latar belakang pendidikan yang berbeza. Dan kita malam ni di Pekala Cepo, kita memperkenalkan sekali lagi calon-calon ni kepada para pengundi di Pekala Cepo. Semua calon ni sebenarnya calon yang telah dikenali. Ada daripada luar Pekala Cepo dan ada daripada dalam, tapi semua ni orang yang sudah dikenali oleh masyarakat di Kelantan, terutamanya kita orang PAS. Dan kita yakin insya-Allah sebagaimana pengundi-pengundi Pekala Cepo 13 kali pilihan raya dah, sentiasa mengundi PAS, memberikan kepercayaan kepada PAS dan memenangkan calon PAS. Jadi kita yakin insya-Allah pilihan raya ke-14 ni pun orang Pekala Cepo ni tidak berubah, akan terus istiqamah sebagaimana biasa dan akan memberikan undi kepada calon PAS, tak kira sama ada dia biasa ataupun dia tidak biasa dengan calon ni. Kerana kita dalam PAS ni, kita diajar untuk berjuang kerana jemaah. Perjuangan kita adalah perjuangan untuk menegakkan Islam melalui jemaah Islamiah, iaitu PAS. Sebab tu bagi kita, orang tu duduk nombor 2. Sama ada kita kenal, kita tak kenal, kita biasa, kita tidak biasa, itu benda yang kedua. Kerana hak pentingnya ialah parti, perjuangan parti. Selagi orang ni orang yang tidak melanggar syarak, cukup syarat di segi syarak, maka insya-Allah kita akan bersama-sama. Itu pegangan kita yang mula. Sebab tu kita Kelantan ni, kita tengok calon daripada Kuala Lumpur, mari daripada Perak, mari daripada macam-macam negeri, boleh bertanding dengan molek di Kelantan. Dulu kita tengok di Bacok tu, Allahyarham Profesor Zulkifli Muhammad. Profesor Zulkifli Muhammad ni orang daripada Parit, Perak, dekat Kuala Kangsar. Mari tanding menang di Perak. Dia dibaca, menang dibaca. Lepas tu ganti dia pula orang Perlis.
Allah yarham Ustaz Abu Bakar Hamzah. Ustaz Abu Bakar Hamzah ni kerja di Kelantan masa tu dia di Lepuri, dilantik menjadi calon ganti Profesor Zulkifli Muhammad. Dia ni asal Perlis. Menir molek-molek ada dibaca. Dan sebelum pada itu di Pasir Mah, iaitulah nama apa dulu? Amaluddin Darus. Amaluddin Darus ni asal orang lah ke utara ni. Apa tak ingat Perak ke mana negeri ke Perlis negeri dia. Orang yang mengasah kapah. Benar di situ. Haji Hanafiah. Datuk Haji Hanafiah. Kata tak silap benar di Kata Panjang daripada Selangor. Mari tanding di Kata Panjang. Jadi nak ayat sejarah kita. Sejarah kita pah ni lagu tu lah kita ni. Sama ada orang kita kenal tak kenal pun memang sejarah. Sebab kita berjual atas dasar parti. Kita tidak berjual atas dasar body. Ini keistimewaan dan kekuatan pah yang tidak ada pada parti-parti yang lain. Dari ni pun kita tengok dalam senarai calon ni ada dua orang daripada luar. Iaitulah di Pasir Putih. Walaupun bakal Kelantan juga, tapi duduk di Besu. Tanding di Parlimen Pasir Putih. Ustaz Dr. Nik Zawawi. Lepas tu di Parlimen Kubakhir, Datuk yang berbahagia Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Walaupun bakal Kelantan juga, tapi lahir dan besar di Pahang. Besar di Pahang. Jadi nak oyak sikap kita. Inilah istimewanya perjuangan Islam yang tidak ada pada orang yang lain. Dan insya-Allah kali ini kita seperti mana biasa akan terus kekal menyokong PAH untuk mempertahankan Kelantan, kerana cita-cita kita terik ni kita bukan setakat nak benar di Kelantan, kita nak merentah Malaysia. Sebab itulah ni kali pertama ni PAH ni tanding 160 kerusi parlimen. Tak ada sejarah lagi. Nak menunjukkan kesungguhan kita. Orang kata lah ni keseriusan. Keseriusan PAH ni untuk benar, untuk merentah 160 kursi di seluruh negara. Jadi sebab itu untuk menguasai negara nombor satu sekali kita kena benar di Kelantan. Kita kena pertahankan Kelantan, barulah kita boleh benar di Malaysia. Dan untuk mempertahankan Kelantan ni antaranya kena pertahan Kuala Cepur. Sebab Kuala Cepur ni dianggap sebagai kubu PAH yang paling kuat di Malaysia, di Kelantan dan di dunia. Pasal tak ada PAH di luar pada Malaysia. Jadi kita ni dunia adalah kelah kita kelah dunia. Jadi ni royak. Dan sebab tu bagi kita, orang mungkin tanya apa orang tugas situ, orang sisi ni, macam Ustaz Marzuk sebut, itu adalah orang kata gerakan taktik dan strategi. Kalau kita biasa main bola, pengurus dan jurulatih ni biasa diatur orang. Kadang-kadang orang ni turun, orang ni rehat, kadang-kadang orang ni tubik, orang ni masuk. Dan kadang-kadang kita tengok bola tu duduk tengah main sedap. Kawan tu enggak derah bukan main dah. Tapi pak naik kak suruh tubik. Suruh tubik. Dia main sedap enggak derah, tapi suruh tubik. Jurulatih suruh tubik kata orang lain. Itu dia panggil taktik dan strategi. Sebab tu gerak orang tugas sini, orang ni mari sini ni bukan benda pelik. Dalam percaturan politik ni dia panggil taktik dan strategi. Bagaimana kita nak menyusun dan mengukuhkan pasukan kita menghadapi cabaran-cabaran yang besar. Dan inilah yang kita buat antaranya di Kelantan. Selain pada negeri lain, di Kelantan lah perubahan kedudukan calon dan sebagainya ialah kita panggil taktik dan strategi. Bagi orang yang tidak faham musuh, mungkin dia baca secara negatif. Tapi kita duduk dalam, kita lebih tahu apa sebab dan tindakan yang kita ambil. Kalau bola tadi gak pengurus dengan jurulatih lebih tahu. Penonton tentu lagi dia buat apa duk tengah main sedap unggah derah. Tiba-tiba suruh tubiknya. Dia ganti orang lain pula orang tak kena. Ganti orang tak kena sebagai contohnya. Boleh jadi kadang-kadang ada nak sipel kawan ni untuk perlawanan ni akhir. Takutnya cah keting ke demo kok, nyok gapo tu dalam bola. Jadi bagitulah bila kita menilai daripada segi politik. Segi politik ni pun dia ada kaedah, dia ada perhitungan, ada perancangan-perancangan yang boleh jadi kita duduk luar ni kita tidak tahu dan kita tidak faham. Tetapi pimpin ni dia tahu dan dia faham. Jadi atas satu. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan hak ada ni gagah-gagah. Hak tak tanding dia pun gagah juga.
Kat Ubay kita panggil baik-baik dah. Ada master pernah jadi pensyarah di pusat pengajian, bukan orang biasa. Dah ada hari ni pun ada master dalam bidang masing-masing. Dr. Izani walaupun tak ada master, dia ada jarum, dia doktor. Orang lain ada master jarum tak ada. Tak ada BIT. Tak ada BIT. Jadi doktor. Jadi nak ayat itulah keistimewaan kita Patipah. Kita Patipah ni tidak serupa dengan orang lain. Dan insya-Allah dengan tawaran-tawaran yang kita buat di Kelantan, dengan tawaran yang kita buat di Malaysia yang kita panggil manifesto, kalau rakyat baca dengan molek, pengundi faham, amo yakin pengundi ni pakai pakat undi PAH. Sebab kalau kita nak banding manifesto, kalau kita kecek manifesto, hak PAH ni dengan Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional di peringkat Malaysia, jauh. Manifesto PAH ni lebih hebat. Lebih hebat. Nak banding dengan Barisan Nasional pun tak boleh. Apatah lagi nak banding dengan Pakatan Harapan. Sebab apa? Sebab dalam manifesto PAH ni satu gagasan yang besar. Bagaimana nak beki kerusakan dalam negara kita, nak betul balik dan kemudian nak nak melancarkan perjalanan negara ni supaya jadi hebat pada masa akan datang. Yang kita panggil dalam istilah WINS, Wawasan Induk Negara Sejahtera. Yang akan ambil masa 25 hingga 30 tahun. Maknanya kalau PAH merintah Malaysia, kalau rakyat beri kepercayaan, dalam masa 25 hingga 30 tahun, kita akan keluar sebagai satu negara yang hebat, memainkan peranan penting di rantau Asia dan juga di kalangan negara Islam. Ni ada, orang lain tak ada. Malaysia ni banyak masalah. Jadi melalui wawasan induk negara sejahtera ni, kita kemukakan pandangan dan cadangan kita. Lagu mana nak beki masalah yang ada di Malaysia yang dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional. Yang sebenarnya bermula pada zaman Mahathir. Waktu Mahathir jadi Perdana Menteri, banyak kerosakan berlaku kepada sistem ekonomi, sistem politik dan juga sistem sosial negara kita. Mari Perdana Menteri hak selepas dia, Perdana Menteri ni hanya memikul apa yang dibuat oleh Mahathir. Dan kadang-kadang tambah lagi nyakit hak Mahathir tinggal. Jadi sebab itulah kita sebut Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional ni, dua-dua ni kita tak boleh pilih. Barisan Nasional ni kita tahu belakang nyakit dia. Tak payah royak, orang tahu belakang. Pakatan Harapan pula hadanya Mahathir. Kalau Mahathir duduk jadi ahli biasa tak apa, ni calon Perdana Menteri. Mahathir ni calon Perdana Menteri. Maknanya kalau benar Pakatan Harapan minta jauh. Orang Melayu kata sipel melekat 44. Jangan lebih benar. Mana Mahathir akan jadi Perdana Menteri. Sedangkan Mahathir ni ada rekod 22 tahun merintah Malaysia. Gapo dia tak buat dalam masa 22 tahun? Baloh dengan raja, baloh dengan hakim, baloh dengan sekolah Arab, sekolah agama. Habis orang dia baloh. Jadi dua-dua ni bukan pilihan kita. Maka sebab tu PAH ni mari dengan satu cadangan yang baru melalui wawasan induk negara sejahtera. Kita ada pula dokumen hijau. Dokumen hijau ni cadangan-cadangan kita nak selesai masalah pengangguran di Malaysia. Masalah ekonomi, masalah tekanan hidup. Jadi ada berlaku dalam gagasan dalam fikiran Parti Islam Malaysia PAH dengan gagasan sejahtera. Parti lain tak ada bagi lagu tu. Tak ada bagi lagu tu. Barisan Nasional pun tak ada. Pakatan Harapan pun tak ada. Kita yang satu-satunya parti yang serius. Mari tawan ni barang. Kalau kawan jadi kajian, ni kita nak buat. Bukan untuk setahun, bukan untuk 5 tahun, tapi untuk 30 tahun. Nak pulih balik Malaysia ni supaya jadi molek betul semua sekali dan berada di dalam rasa yang baik. Orang tanya boleh buat, kalau tak boleh buat, kita yakin kita boleh buat. Nombor satu sekali, apa? Sebab kita ada Islam. Kita ada Islam menjadi panduan kita dalam Quran, dalam hadis, dalam ijma', dalam qiyas. Hak ni panduan kita. Dengan panduan ni kita yakin kita boleh beki. Kerana kita yakin ajaran Quran dengan ajaran Nabi ni ialah solution. Kalau bahasa orang lain ni solusi. Jalan penyelesaian yang terbaik. Islam ni boleh menyelesaikan seluruh masalah masyarakat. Berdasarkan ajaran-ajaran yang ada. Jadi kalau kita merintah Malaysia, kita yakin dalam tempoh-tempoh yang kita cadang ni, kita boleh beki banyak perkara. Kita boleh selesai masalah rakyat.
boleh buat. Lepas tu yang kedua, kita ada pengalaman di Kelantan. Kita ada setakat kita ada 28 tahun di Kelantan ni, kita berjaya. Dalam keadaan kita ditekan, kuasa kita terhad, apa ni, sumber hasilnya terbatas. Tapi dalam masa 28 tahun ni, kita membuktikan kepada masyarakat, kita boleh buat. Tu kalau kita baru mengetah Kelantan. Kalau mengetah Malaysia, cuma orang tanya, apa tak selesai di peringkat Kelantan? Tak boleh selesai belakang sebab banyak benda kait dengan pusat. Dia berkait dengan pusat. Kita nak buat pun tak boleh. Kerana dalam Malaysia ni, dia ada bagi dah bidang kuasa. Kuasa persekutuan, kuasa negeri. Sebab negara kita ni negara federalisme, negara persekutuan. Dia ada jadual persekutuan, dia ada jadual negeri. Jadual 9 tu jadual negeri. Bidang kuasa kerajaan negeri sikit je. Sikit benar. Tapi dalam bila sikit kita buat dah setakat kita boleh. Tapi kuasa sebenar duduk di pusat. Sebab tu tak boleh nak buat. Contoh kalau tanya masalah dadah. Dadah ni ialah agensi penguat kuasa ni di bawah kerajaan pusat. AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, bawah kerajaan pusat. Polis, bawah kerajaan pusat. Moga-moga lain di bawah kerajaan pusat. Jadi kuasa tu kuasa pusat. Kalau kuasa untuk bawah kita, rasa banyak benda kita boleh buat. Kelantan ni dia ada Majlis Keselamatan Negeri. Sepatutnya menteri besar jadi pengerusi. Negeri-negeri lain semua menteri besar jadi pengerusi Majlis Keselamatan Negeri. Dia boleh haruh polis, boleh gapo, boleh buat perancangan. Tapi Kelantan ni sejak kita benar tahun 90, sampai hari ni menteri besar tak boleh masuk dalam mesyuarat. Zaman Tok Guru lagi. Tok Guru tak boleh masuk dalam mesyuarat, tak boleh jadi pengerusi mesyuarat. Jadi urusan keselamatan negeri yang berkait dengan dadah, dengan pendaftaran haram, dengan penyelundup peg apa ni, kita tak boleh nak buat gapo satu. Kalau kita nak maklumat, kita kena mitok dengan demo ni. Kalau kita jadi pengerusi tu, hamba rasa banyak benda yang kita boleh buat. Sebab kita jadi pengerusi Majlis Keselamatan Negeri. Tapi di Kelantan ni sejak tahun 90 sampai hari ni tak boleh. Nak masuk mesyuarat pun tak boleh. Itu kita kena faham. Ya banyak orang tidak tahu bahagian ni. Lepas tu duduk nyaluh kerajaan Kelantan, apa tak buat, apa tak buat. Kita nak buat tapi kuasa kita terhad. Bidang kuasa ni sudah ditentukan. Polis ni duduk bawah kerajaan pusat. Kita boleh minta polis buat gitu, buat gini. Tapi polis ni terikat dengan arahan daripada Kuala Lumpur, daripada Bukit Amin. Kalau Bukit Amin tak lepas, dia tak boleh buat. Walaupun boleh jadi polis Kelantan ni baik, nak tolong usaha-usaha yang molek, nak kerjasama kerajaan negeri. Tapi kalau Bukit Amin dah dia tak boleh buat apa satu juga. Itu contohnya benda yang kita mesti faham dalam isu ni. Jadi sebab tu hari ni kita bukan kecek setakat nak meretah Kelantan. Kita cita-cita kita nak meretah Malaysia. Dan kita yakin macam Amor sebut tadi, kalau kita meretah ni, kita insya-Allah boleh buat. Pasal nombor satu, Islam. Rojokkan kita Islam. Dan yang kedua ialah pengalaman sikit sebanyak yang ada di Kelantan ni. Merekod-rekod yang banyak, Amor sebut banyak kali dah tempat-tempat ceramah lain. Malam ni tak seulang untuk malam ni kerana masa yang terhad. Tapi kalau kita tengok laporan-laporan ODI, laporan GoTo, laporan Go ni, kita ni duduk depan. Alhamdulillah. Dan dalam setengah hal kita tidak tinggal dengan orang lain. Tidak tinggal dalam bidang pertanian, ekonomi, pendidikan. Kenyataan Ketua Setiausaha Negara baru rasanya. Dia sebut penjawab awal ni ramai sekali pada Kelantan. Kemarin, statement kemarin daripada Ketua Setiausaha Negara. Kaki tangan awal Malaysia ni ramai mari daripada Kelantan. Nak royak hebatnya kita Kelantan. Kalau duduk di universiti pun ramai budak-budak Kelantan. Nak royak hebat kita Kelantan. Hasil daripada kita menegakkan dasar membangun bersama Islam. Dan strategi PAH dulu waktu mula-mula benar tahun 59, mula-mula jadi KJL, kita tumpukan kepada aspek pendidikan. Hatta budak-budak masuk universiti. Masa tu Datuk Asri jadi menteri besar. Dia jumpa dengan Tun Razak, minta persetujuan kerajaan pusat bui laluan kepada pelajar Kelantan ni masuk universiti seberapa ramai yang boleh. Masa tu nak masuk universiti kena ada penaja, kena ada orang tajuk. Jadi kerajaan Kelantan sanggup bui tajuk kepada anak-anak Kelantan yang layak untuk masuk universiti. Minta dengan kerajaan pusat. Jadi masa tu Razak bui laluan. Hasilnya budak Kelantan lebih ramai pada orang lain
ngaji di universiti berbanding dengan negeri lain. Kerana KJS Kelantan tajuk. Negeri lain tak buat. Ini nak ayat pendekatan kita. Perancangan kita pada waktu itu. Kita tahu dari segi infrastruktur kita tinggal. Nak lawan orang dari segi infrastruktur, pembangunan fizikal, kita dianak tirikan. Maka kita ambil pendekatan tumpu kepada pendidikan. Akhirnya, ramai pelajar Kelantan masuk universiti. Sehinggalah pada hari ini. Dan hasil daripada itu, pelajar-pelajar Kelantan yang bijak ni berjaya di peringkat luar pada Kelantan. Jadi pegawai, dalam bisnes, dalam pesyarah universiti. Ini nak ayat perancangan. Jauhnya pandangnya KJS di Kelantan ni. Menumpukan kepada aspek pendidikan. Hari ni pun bila kita merintah Kelantan, pada fasa yang kedua daripada tahun 90 sampai hari ni, kita tumpu kepada pendidikan. 1/5 daripada belajar negeri setiap tahun, kita beri kepada sekolah-sekolah haji. Antara yang paling tinggi di Malaysia. Kalau kita bandingkan negeri lain, Kelantan ni boleh kata hak paling tinggi memberikan peruntukan belanjawan kepada pendidikan. Yi ni sebulan-sebulan bayar gaji 9 juta. Masa ambo jadi eskon 9.5. Lah ni sudah mencecok 9 juta sebulan. Kali dengan 12, kira lah. Ada 90 buah sekolah. Ada pelajarnya lebih pada 35,000. Cikgu ada 2,000 lebih. Seluruh Kelantan. Ini nak oyak. Cara KJS kita mentadbir. Akhirnya, alhamdulillah kita tengok berjaya. Kita ni barat sepatukan rumah. Rumah tak sudah. Tapi rumah besar, hak comel, dia belakang buat. Ini Kelantan istimewa. Nak oyak, kita merancang, kita fikir. Sebab kita nak lawan ikut lain, kita tak ada pelabuhan, kita tak ada lebuh raya. Airport kita pun setara tu ya. Tak boleh nak lawan. Nak maju lagi, sepatut kena ada pelabuhan. Sepatutnya kena ada lebuh raya yang lengkap. Tapi satu-satunya negeri di Malaysia yang tak ada lebuh raya Kelantan. Baru start buat ya. Bila kita bersungguh nak buat 2-3 tahun lepas, barulah KJS pusat lulu buat lebuh raya daripada Kota Baru sampai ke Kuala Keras, sampai Gua Musa. Sebelum ni tak cara kita akak tiap-tiap kali akak. Kita cadai lebuh raya pesisir pantai daripada Besuk, Terengganu, mari Sterik ni sampai ke Thailand. Berapa kali akak dah, berapa kali rancangan Malaysia tak lulu. Tak lulu. Tak bui. Minta buat pelabuhan. Bui lesen so ya tu bik. Tapi lekat pakai ni. Ni contoh-contoh. Nak oyak kita sendiri merancang. Buat kerja. Tapi kerana tekanan daripada pusat. Yang orang ramai tak tahu. Kerana tekanan ni lah. Kita tak boleh nak gerak. Sebab antara pemangkin pertumbuhan ekonomi ni kena ada pelabuhan yang baik. Kita ni dekat dengan Indochina. Banding dengan Kuantan, pelabuhan Kemame, pelabuhan Kuantan, kita lebih dekat. Dekat nak pergi Thailand, dekat nak pergi Indochina. Di segi jarak perjalanan, di segi kedudukan strategik, Kelantan nombor 1, terutama di Tupak. Dan lepas ni China nak tebuk segeting kera. China setuju dah dengan Thailand, bincang nak tebuk segeting kera. Nak mengatasi Selat Melaka. Sebab law ni Selat Melaka ni terlalu sesok. Padat dengan kapal. Tak padat dah kapal nak jalan nak selisih di Selat Melaka. Jadi China akan tebuk segeting kera ni. Dalam tempoh setahun 2 lagi, perjalanan akan menjadi lebih dekat. Orang yang mari di India, di mana tanah Timur Tengah tu, tak payah pergi ikut Singapura, tak payah pergi ikut Selat Melaka, dia potong terus ke segeting kera. Lebih dekat, lebih jimat perbelanjaan. Jadi di sebelah kita, di sebelah timur ni, hak paling dekatnya dengan segeting kera ialah Tupak. Tupak yang paling dekat. Kalau kita boleh buat pelabuhan di Tupak ni, orang putih kata kita boleh tap. Kita boleh ambil hasil. Air Asia minta tanah nak buat airport 300 hektar. Kita setuju, nyekat ke UMNO. UMNO ke sekat di Kuala Lumpur. Tak bui Air Asia mari Kelantan. Kalau tidak dia nak buat airport dia sendiri khusus macam KLIA 2. Sebab daripada Kelantan ni nak pergi ke Indochina, Ho Chi Minh City, nak pergi ke Hanoi, nak pergi ke China, nak pergi ke Jepun mana lebih dekat. Semua kapal terbang nak pergi dulu lalu ke Kelantan berlaku. Litah daripada Kuala Lumpur, kita nak pergi ni kita pergi Kuala Lumpur, Leo balik. Kalau kita duduk Kuala Lumpur, duduk Kelantan ni kita boleh pergi dekat lagi jimat. Jarak perjalanan berapa ratus batu. Tapi hari ni kita nak pergi ke Ho Chi Minh, nak pergi ke apa ni Kemboja, kita terpaksa pergi Kuala Lumpur, tukar kapal terbang, mari balik lalu ke Kedah Bulu. Lalu ke Kedah Bulu.
Litah Kedabulu. Sebab tu dulu MH370 orang Kedabulu nampak. Sebab semua penerbangan itu mesti lalu ke Kedabulu. Litah ke Kedabulu, barulah pergi Ho Chi Minh, pergi Sanya, pergi kepada Saigon, pergi apa Hanoi ke apa. Semua lalu kat ni berlaku. Jadi sebab tu Asia mitok dengan KJL nak 300 hektar. Kita setuju dah. Cari dah. Tiba-tiba Kuala Lumpur teh. Ni UMNO kalau cepat tak tahu ni. Dia kata kita tak buat kerja, kita tak rancang, tapi nak oyak plan perancang kita terlalu banyak. Cuma tekene sekat teh. Sebab tu hari ni kita mikir tak pandai kita merintah Kelantan saja, kena merintah Malaysia. Sebab tu lagi ni kena pertahan Kelantan dulu. Insya-Allah benar di Kelantan, boleh benar di negeri lain. Kedudukan politik hari ni menyebelahi kita. Sebab itulah kita minta dengan rakyat supaya memberikan mandat sekali lagi kepada PAH. Bukan setakat di Kuala Lumpur, tapi seluruh Kelantan. Padai dah kita bui dengan UMNO. UMNO ni janji banyak, buat dok. Dia kata kita janji tak buat. Kalau kita tak buat, padai ngeri ngak dok. Dia tu pitih ada, kuasa ada, apa tak buat juga. Janji nak buat hospital dibacok berapa kali pilihan raya, nak boleh kau sudah. Berapa kali pilihan raya janji nak boleh kau sudah. Nak buat hospital di Kuala Keras, berapa kali janji. Janji nak buat kilang proton di Jeli, pas hari ni tak buat. Kalau kita nak main bakit, lagu tu boleh tahan bakit lah. Boleh tahan bakit. Jadi dia tak sepatut kata kita. Sebab kalau kita tak boleh buat, padahal kita tak ada ring. Kena tahan, kena sekat. Pelabur nak mari pun tak boleh. Kamu nak pergi mana? Nak pergi Kelantan. Tak boleh buat lagi. Sebab pelabur luar ni nak mari, foreign yang kita panggil FDI, Foreign Direct Investment. Pelabur yang terus daripada luar ni, dia mesti masuk melalui bank negara. Duit-duit dia mesti masuk melalui bank negara. Bank negara ni bawah kajian pusat. Dia akan tanya, nak pergi mana piti? Kalau kata nak pergi Kelantan, dia tak halal. Tak siapa piti. Orang tak boleh buat projek. Sebab nak buat projek, kena ada piti. Ini antara halangi-halangi yang berlaku, yang ramai orang tidak tahu. Jadi sebab itulah, kita kena pergi Malaysia. Baru boleh selesai banyak masalah yang bukan saja di Kelantan, tapi di seluruh negara. Dan kita yakin dengan Islam yang kita bawa ni, kita boleh buat perubahan besar. Sebab Islam ni telah terbukti dalam sejarah. Islam ni pilihan Tuhan, bukan pilihan kita. Tuhan pilih. Tuhan kata waraditu lakumul islama dinan. Aku reda bagimu Islam jadi agama, jadi pegangan hidup. Tuhan pilih Islam untuk kita. Bila Tuhan pilih, mestilah pilihan Tuhan ni pilihan yang terbaik. Nak banding dengan kita ni kalau pilih gak bega dengan melu kepak. Tu yang pilihan kita ada. Sahu abitel. Bega dengan melu kepak. Hak Tuhan wak mari ni Islam. Lebih mahal daripada melu kepak, lebih mahal pada bega. Bega ni sedap lagu mana pun 5 tahun sekali. Kena orang mulut luah kat 2 kali mamu habis putih bega. Jadi mulut luah ngak bak lah. Habis 2 kali ngangok. Sahur ke apa? Tapi kita ni tahu akal Islam kepada masyarakat. Satu benda yang lebih mahal daripada segala-gala. Sebab Islam ni pilihan Tuhan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai masalah orang Arab jahiliah dengan agama. Kita baca dalam sejarah sebelum Nabi mari, gapo orang Arab tak buat? Minum arak, berzina, berjudi, bunuhan, perang, tak berhenti-henti. Nak selesai lagu mana? Bukan senang. Nabi mari, buat mari syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila manusia mengucap 2 kalimah syahadah, dia tinggal berlaku habis bagai lain. Judi berhenti, minum arak berhenti, main teno berhenti, bunuh anak berhenti dengan hanya mengucap 2 kalimah syahadah. Maknanya bahasa mudahnya terima Islam. Bila kita terima Islam, kita amal Islam, boleh selesai banyak masalah. Ngatik padai dah tu. Dia tu bik luar tu ekonomi tidak Islam, politik tidak Islam, masyarakat tidak Islam, sukan tidak Islam, seni budaya tidak Islam, akhirnya punah jana kita hari ni. Jadi kalau kita nak buat ni, kita terima Islam sebagai satu sistem hidup yang kita panggil istilah ad-din. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya cara hidup yang diterima pada sisi Tuhan ialah Islam so. Kalau ni kalau kita pas bawa ni, Islam sebagai nizamul hayah, suatu peraturan hidup. Hal ni yang kita duk balah dengan UMNO ni. Kalau bos takat nak semayang, nak puasa, tak balah kita dengan UMNO.
Tak balah. UMNO lah tubuh tak buat hajinya. Untuk buat haji. Tapi yang kita duk balah, duk kadah dengan UMNO, ialah kita nak menegakkan Islam sebagai satu sistem hidup. Bukan setakat semaya best saja. Situlah orang kata perdu balahnya kita. Titik atau Arab kata mahallun niza'. Titik pertemuannya kita dengan UMNO ni ialah masalah tadi. Jadi selagi tak selesai ni, selama itulah kita berlawan dengan UMNO. Dan kita start di Kelantan setakat kita boleh. Dalam 28 tahun ni, kalau kita tengok, alhamdulillah banyak dah pencapaian kita berbanding dengan UMNO mengetah Malaysia. Kalau nak banding waktu UMNO mengetah Kelantan 12 tahun, jauh kalau kita buat ni lebih baik. Nak banding dengan Malaysia pun, bagi hampa dari sudut agama, kita ke depan berbanding dengan UMNO. Jadi waktu itulah kau penting tuan-tuan dan puan-puan, minta sekali lagi supaya sebagaimana kita 13 kali pilihan raya dah duduk dengan PAH, sokong PAH, terik ni pun kekal dengan PAH. Tak usah duduk tengoklah warna biru ke, biru muda ke, orange ke, ni bagi serabut belakang. Bagi serabut, kita nampak hijau. Biar bulan ni menerangi hidup kita. Seperti mana lagu Cina, Bulan di Hatiku. Ada sebuah lagu Cina, hamba tak kerti nak nyanyi. Tapi tajuk dia Bulan di Hatiku. Jadi kalau Cina pun boleh nyanyi lagu Bulan di Hatiku, kita orang Melayu ni, kita orang Melayu ni, jadi sepatutnya dia dalam diri kita orang Melayu lah bulan di hatiku. Jadi itu insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sebagai pertemuan mukadimah nak menghadapi pilihan raya, kita pakat-pakat berdoa supaya Allah SWT membuka pintu hati semua pengundi di Kelantan dan di Malaysia untuk menerima perjuangan politik Islam yang dibawa oleh PAS melalui gagasan sejahtera. Dan sekali lagi amo nak ulang hari Sabtu ni pakat ajak ramailah. Mari sama-sama kita berhimpun pukul 7 di Surah Putih. Kita semaya ajak. Lepas tu insya-Allah kita bersama-sama berlarak untuk mengiringi calon-calon kita menyerahkan borangnya di pusat teknologi pendidikan depan dengan Masjid As-Salam tersebut insya-Allah. Pakat tu biar ramai-ramai. Temanya tema hijau. Tema hijau. Orang kita tak boleh masuk dari pagar. Kalau ada pakai baju orang kita sekat pagar, kita boleh masuk. Jadi insya-Allah berkat doa kita, keikhlasan kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan memenangkan kita insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.